Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini pada hari ini daripada seluruh pelosok Malaysia dan seluruh dunia. Berita terkini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Kata MP. Saya sanggup sokong kerajaan PN kalau ... Saya sanggup menyokong kerajaan Perikatan Nasional PN sekiranya ada sesiapa boleh jelaskan kenapa mereka mengambil langkah-langkah berikut dan kenapa ia bukan kesilapan amat besar yang terlalu jelas. Nombor 1. Mulai pada Jun 2020, pelawat asing tidak lagi diperlukan menjalani kuarantin di pusat kendalian kerajaan, tetapi melakukan kuarantin kendiri di rumah. Kerajaan membuat pusingan sebulan kemudian tetapi sudah terlambat kerana varian baru berjaya masuk dan mencetuskan kluster Sivagangga pada Julai dan COVID-29 mengganas di negeri-negeri utara. Ini sebenarnya punca gelombang ini, bukan sekadar pilihan raya negeri PRN Sabah yang berlangsung 2 bulan kemudian. Nombor 2, pada Oktober 2020, kerajaan telah menetapkan mereka yang baru pulang dari PRN Sabah hanya perlu menjalani kuarantin kendiri selama 3 hari sahaja. Lalu seminggu kemudian, kerajaan membuat pusingan lagi tetapi sudah terlambat. Nombor 3, kerajaan membenarkan perjalanan rentas negeri dan pelancongan pada Disember 2020 ketika kes baru dicatatkan sebanyak 1,600, sedangkan kerajaan meminta darurat diisytiharkan untuk kali pertama. Sebulan sebelumnya ketika kes baru harian cuma sekitar 500. Akibat keputusan itu, kes naik pada 2,232 sebulan kemudian. Ini membuka jalan untuk kerajaan meminta darurat sekali lagi pada bulan Januari 2021. Nombor 4, langkah kerajaan tiba-tiba mengurangkan tempoh kuarantin bagi pelawat asing daripada 14 hari kepada 7 hingga 10 hari pada Disember 2020 dibuat ketika seluruh dunia sedang mengetatkan lagi proses kuarantin disebabkan varian baru sedang mengganas. Paling malangnya ialah langkah ini hanya dibuat pusingan 5 bulan kemudian, iaitu pada April 2021. Ketika itu ia sudah terlambat kerana varian-varian dari UK, Afrika Selatan dan India yang dikenali sebagai varian Delta sudah pun memasuki negara Malaysia. Nombor 5, Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP 2.0 separuh masak dengan kilang dan tapak pembinaan merupakan penyumbang terbesar kes baru COVID-19 ketika itu. Semua sektor lain disekat daripada beroperasi kecuali sektor kilang dan tapak pembinaan. Ini seumpama seorang yang mengalami patah tangan lalu doktor membalut seluruh tubuhnya kecuali tangan kanan. Dan diulangi lagi, kesilapan itu pada PKP 3.0 kunci tara total lockdown, pada PKP diperketatkan dan Pelan Pemulihan Nasional PPN diumumkan total. Tetapi dibenarkan 129,000 syarikat dan 1,100 tapak pembinaan di seluruh negara terus beroperasi. Nombor 6. Pada Februari 2021, kerajaan umumkan sekolah dibuka semula pada Mac. Ketika itu, kes baru harian adalah lebih tinggi berbanding semasa darurat bermula. Biarpun kluster-kluster pendidikan semakin banyak setiap hari dan lebih 80,000 murid dijangkiti pada April, kerajaan masih meneruskan persekolahan secara bersemuka termasuk di kawasan yang sudah dilaksanakan PKP. Malah ibu bapa disuruh jangan risau. Kononnya kerajaan ada cara untuk mengawal kluster pendidikan. Amaran diberi berkali-kali. Akibatnya, murid yang tidak bergejala dan sukar dikesan positif COVID-19 membawa balik virus berbahaya itu ke rumah masing-masing untuk menjangkiti ahli keluarga. Ahli keluarga pula menularkan virus kepada komuniti sehingga COVID-19 menjadi sporadik di mana-mana. Nombor 7, kerajaan menunggu sehingga penggunaan kapasiti unit rawatan rapi ICU telah mencecah 103% sebelum mengumumkan kunci tara pada Jun, biarpun Ketua Pengarah Kesihatan dan beberapa menteri sudah pun memberi amaran bahawa penggunaan ICU hospital sudah membimbangkan seawal bulan April lagi. Langkah lembab ini menyebabkan sistem hospital tidak mampu bertahan.
Paling menyedihkan ialah langkah-langkah tersebut terlalu jelas merupakan kesilapan besar yang tidak masuk akal ketika ia dilakukan. Melainkan memang niatnya ialah untuk membiarkan COVID-19 supaya ada alasan untuk meminta darurat dan darurat itu tidak ditamatkan awal. Setiap kali langkah-langkah di atas dilaksanakan, saya telah berulang kali memberi amaran bahawa ia akan membawa situasi parah pada negara tetapi kerajaan tidak mau dengar. Ya, pandemik mengancam seluruh dunia, tetapi Malaysia tidak jadi antara negara paling corot dalam dunia dari segi COVID-19 dan ekonomi tanpa sebab. Malaysia tidak menjadi satu-satunya negara dalam dunia yang menunjukkan betapa makin lama kita berkurung, semakin tinggi kes COVID-19 dikesan, biarpun kerajaan sudah diberi kuasa penuh darurat selama 7 bulan. Perlu ada orang yang bertanggungjawab atas kesilapan-kesilapan di atas kerana ia terlalu jelas dan tidak masuk akal. Kerosakan serta kehilangan nyawa yang disebabkan oleh langkah itu adalah terlalu besar. Artikel ini telah ditulis oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Ahli Parlimen Pekan dan juga bekas Perdana Menteri. Tulisan ini dipetik dari hantarannya di media sosial beliau. Sila maklum bahawa tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada Malaysia kini dan sila maklum juga tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi daripada channel ini, The Twin TV. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Bye-bye.